Ada satu syarat nak minta maaf, ada satu syarat memaafkan, ada satu syarat. Syaratnya adalah tak ada syarat. Tu syarat dia. Kadang-kadang ada orang dia nak baik, dia letak syarat. Aku boleh maafkan dia dengan satu syarat, pulangkan duit aku. Percayalah, pulang pun tak baik. Kalau ego tinggi Ustaz macam mana? Yalah, ni dah tu saya kata tadi. Makna ego dia tinggi, dia tak nak, memang dia tak minta maaf lah. Tapi bila dia minta maaf, dia kata dengan satu syarat. Aku nak dia melutut minta maaf dengan aku. Dia letak syarat tu. Tak boleh letak syarat. Nak baik-baik, tertangguh masuk juga. Lama betul. Aku kawan seorang masuk, tak masuk ke? Jalan tu. Tengah tunggu kawan tu kena seksa pula kan. Macam tu lah kan? Jadi di antaranya, kalau kita ni kesan yang ditimbulkan bila putus silaturahim sangatlah besar, baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, segala amalnya tidak berguna dan tidak berpahala. Buatlah benda baik tak berguna dan tidak berpahala, walaupun kita telah beribadah dengan penuh keikhlasan siang dan malam, tapi bila mutus tali silaturahim dan menyakiti hati orang Islam yang lain, maka amalannya tidak ada ertinya di sisi Allah. Kedua, amalan solatnya tidak berpahala. Sabda Rasulullah SAW, terdapat 5 macam orang yang solatnya tidak berpahala, iaitu isteri yang dimurkai suami kerana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Puan Ros, Kak Ros. Kak Ros boleh. Kak Ros boleh. Baru rasa sebaya ke tak? Tak, saya tua. Tua lagi? Oh dia. Ustaz lagi muda. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Ros. Terima kasih kepada semua yang hadir. Lain macam rasa ceramah macam bisik-bisik ni kan. Kan duduk dalam bilik eksklusif macam ni kan. Saya pun sebenarnya terima kasih banyak. Kalau tak sebab event ni saya pun tak pernah sampai tempat ni. Masya-Allah. Pasar raya ni pun tak pernah. Dan ada yang cakap, ni ceramah dengan Syekh Wan ke? Wah, saya kata bukan. Rasa tempat dia ni kata. Kan rasa Syekh Wan tak apa sihat sangat. Tapi tengok tu elok joget dan tak masalah tu, okey kot. Kan jadi alhamdulillah dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini. Kan bertemu tu mungkin, tetapi pertemuannya bila Allah Ta'ala tentukan. Hari ini kalau tak silap saya yang diamanahkan berkisah tentang silaturahim. Dan silaturahim, hubungan baik satu dengan yang lain. Saya pun syukurlah mana saya bukan penceramah yang pertama. Ada ramai lagi penceramah yang lain yang selebriti. Kan saya ni kira dah habis senarai baru panggil saya lah. Siapa lagi nak panggil agaknya kan? Apa panggil saya kan? Jadi ayat dia kata lah kan, yang terkini lah kononnya apa semua nak ambil hati tu, tak apalah. Saya tapi besok kalau jumpa Ustazah Nafizah Musa Kak Cik dengan Ustazah Hasni, sampaikanlah salam saya pada dia. Hasni tu kawan baik saya lah tu kan. Dan teruskan Semua Negeri Sembilan kan? Tapi Ustazah Hasni tu dia pun dah kurus sikit. Kan katanya dia jadi masalah ni bila dia bukan kurusnya sebab dia dah singular. Tu yang kalau dia plural mungkin payah sikit lah kan. Dia singular tu puji-puji pun bahaya kan. Macam tu lah ceritanya. Tu yang kena edit video ni, kalau tidak kan. Alhamdulillah Jadi bila sebut tentang silaturahim ni berat sebenarnya. Silaturahim ni ada satu perkara yang sangat berat. Itu sebab Allah Ta'ala letakkan sifat Allah dalam perhubungan. Silaturahim, Allah letakkan sifat rahim kat dalamnya.
Bila mati nanti 3 benda je Allah Ta'ala tanya. Kan, bila mati nanti tak seronok kan cerita tu cerita mati. Tapi rupa-rupanya Nabi puji orang cerita mati ni kan. Dia ingat mati pahala, minta mati dosa. Kita tak boleh minta matikanlah aku, tak sabar nak mati ni. Bukan macam tu. Ingat mati. Yang takut mati, yang berani mati pun mati, yang tak nak mati pun mati. Kan? So sebabnya kalau kita tengok tentang apa insiden yang berlaku dalam dunia pada hari ini, Nabi dah sebut dah. Akan tiba masanya nanti seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan, Nabi kata. Apa hal pula? Orang Islam tak ramai ke? Sahabat tanya. Bahkan umat Islam semikian ramai bilangannya, tapi tak ubah ibarat buih di lautan. Buih kan, tiup pecah, tak tiup pun pecah, usik pecah, tak usik pun pecah. Dia boleh pecah sendiri. Dengan cuaca, dengan suhu, dengan angin, dia boleh pecah. Kenapa dia macam? Dan kemudian dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam tu. Kita tengok melampau-lampau dia orang ni kan, dicabut perasaan takut. Dia tak takut benda tu, Nabi dah sebut dah. Dan kenapa terjadi demikian? Dia kata kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ni ada 2, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Punca cinta dunia, pertama sayang sangat kat pasangan, sayang sangat kat girlfriend, boyfriend, suami, isteri sampai lupa akhirat. Ada macam tu. Tu sebabnya bagus program macam ni kan. Jadi dia mengingatkan pasangan, mengingatkan keluarga kita tentang akhirat, mengingatkan tentang hidup dan mati, mengingatkan kita kan. Sayang sangat kat kau. Dulu lah rajin pergi masjid, pergi surau, kahwin langsung tak pergi masjid kan. Leka dulu okey je, sekarang berkepit aja, tak boleh tinggal kan. I rindu kat you, takkan nak tinggalkan I, dia katakan. Sampai hati you, sekejap je kot pergi semayang, you tak tahu seminit buat setahun pada I. Betul-betul langsung tak pergi kan. Macam tu lah, macam tu jugalah kan. Dia pesan sayang sangat dekat suami dia, sampai tak bagi suami dia ke mana, sebab suami handsome sangat. Awak jangan ada duduk rumah, ada yang macam tu. Jadi sebaik-baiknya suami isteri perhubungan tu didasari mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Contoh kalau kita tengok contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS dia berkahwin dengan Zulaikha. Ingat tak Zulaikha yang buat fitnah macam-macam dulu? Sudahnya Zulaikha tu masuk Islam dan menjadi isteri Nabi Yusuf. Dan bila dia jadi isteri Nabi Yusuf, dia menjadi orang yang paling taat kepada Allah. Sehingga kan Zulaikha mengunci dirinya. Dia hanya layan suami dia makan, minum, dan dia sorokkan diri dalam bilik. Dia tak nak pandang wajah suami dia sebab dia takut dia akan mengalihkan tumpuan daripada Allah Ta'ala. Zulaikha sampai jam tu sekali. Sehinggalah turunlah wahyu daripada Allah, suruh dia, wahai Zulaikha, Allah memerintahkan aku dengan kamu supaya bersama kerana kita bakal melahirkan Nabi yang lain. Barulah dia bersama. Sebab apa? Sebab perintah Allah. Jadi betapa naturalnya ceramah kita hari ni. Sambil ceramah hidangan pun sampai. Masuk dalam video tu bukti kan. Jadi mana kata macam itulah keadaannya. Ingat pada Allah sangat-sangat. Cinta pada pasangan tu biarlah tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Dan kadang-kadang disebabkan cinta kepada dunia, cinta kepada dunia menyebabkan kita leka dan kita lupa takut mati. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia yang kedua apa? Disebabkan oleh harta benda, kekayaan. Kan leka dengan dunia. Disebutkan dalam Quran, orang tu akan menghitung-hitung, mengira-ngira, dan sehingga dia rasa sayang nak tinggalkan dunia. Kan? Dan begitu juga yang ketiganya adalah pangkat kedudukan. Bila dah ada satu pangkat, dia fikir dia akan selama-lamanya berada pada pangkat tu. Dia terlupa. Itu semua pinjamannya kepada Allah Ta'ala. Saya dulu pun bekerja jadi legal advisor dekat sebuah local municipal council. 2 tempat saya kerja, satu di Seremban, satu di Nilai. Kemudian buat paper, combinekan Nilai dan Seremban. Hari ini dah jadi Majlis Bandaraya Seremban. Saya yang buat paper, tapi saya tak ada ketika dia jadi di combine tu. Jadi bila tengok keadaan pangkat pun menyebabkan manusia ni jadilah jauh daripada Tuhan. Jadi kita tak nak macam tu. Nabi kata boleh ambil dunia,
tapi ambil sekadaran untuk bekal kita nak buat ke akhirat. Nabi kata boleh. Dan yang kedua, takut mati. Tak nak mati, dia kata sanggup macam-macam. Tapi tak adalah makna kita tak boleh ikhtiar. Itu sebabnya kalau kita sakit macam mana pun, kita tak boleh, ya Allah, bila lah aku nak mati ni, tak tahan. Tak boleh, berdosa. Kalau kita sakit teruk pun, kanser, nak pula penyakit paling jahat kan kanser. Tahu bila dah teruk aja. Sebab mereka cakap tak nak buat, termasuk Hasan Surbat, tak nak buat mereka cakap. Akhirnya saya dah collapse bulan lepas, 6 bulan 10 collapse, masuk dalam masuk hospital swasta, private hospital. ICU. Tak. But you see me. Kan? Tapi masa tu saya jaga-jaga, tengok dah wayar semua dah ada, dia pun buat medical check up tanpa disengajakan. Jadi dapat check, alhamdulillah, rupanya saya just dehydrated saja. Saya punya kolesterol saya okey, kecil manis gula okey. Kemudian begitu juga saya punya tekanan darah pun okey. Semua dia minta saya kontrol. Kan? Jadi dia kata risau. Tapi masa tu visitors strictly not allowed. Masa tu dekat hospital, isteri pun tak boleh datang. Sebab dia kata nanti berbual aja, tak rehat, dia kata. Dia bagi drip biasa tidur 3 hari. Lepas 3 hari baru SD boleh camah balik. Samsul Batlah SD tu. Saya pun okey lah. Maknanya kalau kita sakit macam mana pun, contohlah tak tahan badan kita, kita kena doa pada Tuhan. Ya Allah, kalaulah hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Andai kata kematian itu baik bagiku, kau ambillah nyawa aku. Maknanya kita serah pada Allah buat decision. Bukan kita yang decide. Dulu kita yang buat birthday kan. Buat birthday, panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku, kita minta. Panjangkan umur aku. Sekali dah panjang, bila nak mati ni? Macam mana pula kan? Kita yang minta panjang umur tu. Sebab kalau kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali mengajar kita jangan panjang cita-cita. Sebab kalau doa tu lapik, ya Allah, jika ada kebaikannya, kau panjangkanlah umur aku. Macam tu doa lapik kan? Kalau ada keberkatannya, kau tambahkanlah rezeki aku. Macam tu kan? Panjang umur nyusahkan orang buat apa kan? Semua tak tahan. Allah, mata menjerit mengamuk, semua orang jadi mangsa, keluarga jadi menyampah pula kat kita kan. Yelah, bukan semua yang ada didikan yang baik boleh bersabar dengan mak ayah ni, bukan semua orang. Ramai anak masuk neraka derhaka sebab masa jaga mak ayah sakit lah. Tu sebab mak ayah dia kata, janganlah bagi aku sakit terturuk macam ni, kesian anak aku, dia kata, takut anak aku tak boleh jaga. Nak pula dia dah kena nyanyuk pula kan. Nyanyuk dah tak ingat apa semua. Banyak sabar, kena banyak sabar anak-anak dia kan. Jadi 3 perkara saya kata tadi. 3 perkara Tuhan akan tanya. Yang pertama, Tuhan akan tanya nikmat. Tuhan tanya nikmat apa 4 nikmat. Nikmat umur, dulu hidup berapa tahun, macam mana kau habiskan umur kau. Dulu ya Allah, aku banyak arrangekan program ya Allah, pergi satu dunia ya Allah. Macam tempat aku pergi daripada Perth tu, termasuklah Samsul Debat, ada satu program tu ya Allah, yang terkini kan, yang terkini. Janji ada jangan tak ada kan. Alhamdulillah. Dia kata tadi apa? Dia kata yang mana semua orang excited nak jumpa kan. Saya tengok muka semestinya tak ada apa excited pun pada. Yang warna pink. Muka tu Yang warna pink. macam tu. Bangun yang warna Tak ada. pink. Oh tu. Okey, alhamdulillah. Nampak excited, nampak. Yang lain tu macam bila nak makan macam tu lah kan. Bodoh depan mata lah ya. Jadilah bodoh depan mata lah, bila nak faham benda ni gitu kan. Ustaz ada lagi 2 minit. 2 minit apa tu? 2 minit apa? 2 minit untuk makan. Kejap, tak apa. Kita makan. Tak apa. Lepas kita cakap lagi. Okey, jadi janganlah macam tu, tercekik aku cakap macam tu. Tiba-tiba 2 minit. Tahu tadi tak layan burak tadi kan. Okey, tak apa, sikit lagi. Jadi, kalau yang pertamanya tu, nikmat umur. Macam mana kita habiskan umur kita. Kan, usia semua Allah tak nak tanya. Setiap tahun, setiap hari, apa kita buat Tuhan akan tanya. Kedua, nikmat muda. Masa kuat dulu. Macam mana kita manfaatkan masa muda. Ketiga, Tuhan akan tanya nikmat ilmu. Dapat ilmu? Dapat. Amal tak? Sebar panjang, share dengan orang lain tak? Tu ada orang dia nak senang, dia record aja. Dia lupa buat tripod, sudah pegang aja.
Kemudian dia share, goyang-goyang lah, alhamdulillah share dekat orang lain, dapat seketul dua, tak apa, share. Kemudian yang keempat, nikmat harta. Nikmat harta, daripada mana dapat duit, dapat harta, ke mana kita belanjakan, Tuhan katanya. Tu sebabnya tak boleh orang cakap, suka hati I lah, duit I, yang sibuk kenapa? Salah. Bila ada orang tegur kita, itu rahmat tu sebenarnya, mengingatkan kita. Kan, pagi tadi saya baru cerita tentang 7 pintu neraka dekat kuliah subuh pagi tadi. Salah satunya neraka Sa'ir tu, untuk orang yang dah diberi peringatan tapi dia buat tak tahu. Dia ada tempat dia. Contohnya, engkau duit engkau ni, cubalah kau zakat. Alah tahulah, tak payah kau ajar aku, tahulah aku, tapi punya dia tak bagi, tak bayar zakat. Dah diberi peringatan. Orang ni ada neraka khas untuk dia. Dah dibagi dah, macam-macam ceramah dah dengar. Dia tahu benda tu. Jangan putuskan silaturahim. Dia nak agak putuskan, maka dah ada neraka untuk dia. Macam itulah. Kan? Kemudian yang ke dari segi 4 nikmat ni tadi, 4 nikmat, nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. So 4 perkara. Kedua yang Tuhan akan tanya, amanah. Daripada sebesar-besar amanah sampailah sekocik-kocik amanah, semua Allah Ta'ala akan tanya. Amanah sebagai isteri, tanya. Amanah sebagai anak, tanya. Amanah sebagai penceramah, mahu tak tanya? Tanya. Amanah sebagai pengurusi persatuan, tanya. Amanah sebagai orang yang menyelaraskan tempat, tanya. Amanah sebagai orang yang menentukan menu, tanya. Kan, macam itulah kan. Tuhan akan tanya. Dan begitu juga yang ketiga, Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Jadi nak tahu tentang silaturahim, jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV tak? Jadi kita layan makan dulu. Jadi insyaAllah sambil makan tu, jangan berhenti makan. Serumpun bak serai, sejunjung bak sirih. Tu ada peribahasa lama. Sejunjung bak serai, serumpun bak sirih. Serumpun bak serai, sejunjung bak sirih. Terbalik ya. Kan? Jangan dipagar nyiu yang condong, kelak buahnya jatuh ke halaman orang. Kan? Peribahasa dalam rentak perbidalan ini bermaksud yang tersirat tentang nilai persahabatan, kasih sayang, kejiranan, dan menjauhkan sifat sombong, meninggi diri. Muafakat itu berkat. Kan? Berbaik-baik satu dengan yang lain adalah berkat. Satu-satunya doa Nabi yang tak makbul lagi sampai hari ini. Satu je doa Nabi yang belum makbul lagi, iaitu Nabi nak semua umat Islam bersatu. Yang tu yang tak dapat lagi. Kan? Nak pula yang paling degil sini datang berbangsa yang bukan Melayu tu satu tu. Yang dekat bangsa Arab tu lah paling degil sekali sebenarnya. Nak buat macam mana? Kan? Jadi kalau kita tengok perkataan-perkataan serti juga, bidalan serti, seciap bak ayam, sedencing bak besi. Macam tu. Pun sama, bersatu padu, sama-sama susah, seia sekata, senang sama senang, susah sama susah. Kan? Dalam Islam, kan, orang Islam itu bersaudara satu dengan yang lain. Kan? Tidak beriman seorang antara kamu, Nabi kata, kalau dia berada dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya berada dalam keadaan lapar. Boleh dia tu tak fikir orang sebelah, kan? Sebab Nabi sampai ajar kita, bawa balik makanan pun, kalau rasa nak bagi, kalau tak nak bagi orang sebelah, sorokkan daripada pandangan jiran sebelah. Dan maknanya jangan bagi dia nampak, bawa masuk dalam diam-diam. Kalau bagi anak makan pun, jangan bagi makan kat luar rumah, takut anak jiran tu nampak dan dia menangis nak makanan tu. Kadang-kadang. Tapi hari ni orang bukannya sorok lagi dah, dia share dalam media sosial. Dia masuk, alhamdulillah rezeki makan dekat restoran Chef Muan. Sedap gila. Macam tu kan. Dia kata kan, ayat dekat. Boleh tu boleh dengan niat apa? Saya niat nak promosikan restoran dia. Tak apa. Kan? Kita niatkan, guys, kalau ada peluang datang Malaysia, kalau datang kat sini, singgah dekat restoran ni, memang sedap makanan dia. Contoh. Itu tak apa. Sebab kita nak mempromosikan. Tapi niat kan, alhamdulillah dah lama dah nak makan kat sini, seronok betul, sedapnya, dia kata kan. Kau ada? Saya cakap macam tu kan. Seronok lah. Itu memang dengan niat lah kan. Jadi bahkan setiap umat Islam ini mesti tolong menolong dalam segala hal yang mendorong kebaikan, kemaslahatan, kebaikan bersama. Memutuskan silaturahim merupakan dosa yang besar, dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau kita tengok kan, kalau kita tengok daripada aspek perpaduan ini, perpaduan umat Islam ini penting. Kita kena tengok juga daripada aspek silaturahim ini juga, kita tanggungjawab kita adalah mendamaikan mereka yang berselisih faham. Kan berselisihan jangan kita biarkan. Sebab pernah satu ketika Nabi datang dekat sekelompok pemuda dalam dalam kitab bekas Syafatul Qulub penenang jiwa pada Imam Al-Ghazali. Dia beritahu kat sekumpulan pemuda tu, siapa yang memutuskan satu rahim sila tinggalkan majlis ini. Macam kita lah tengah makan ni tiba Nabi masuk. Siapa yang memutuskan satu rahim sila tinggalkan majlis ini. Orang tak semena-mena seorang bangun. Pergi pemuda tu, seorang pemuda tu pergi. Lepas tu tak lama lepas tu pemuda tu datang boleh jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, akulah orang yang kau maksudkan tu. Aku dah memutuskan persaudaraan dengan ibu saudara aku. Dan aku telah meminta maaf dengan dia, dan aku telah berdamai dengan dia, dan aku kembali kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi kata, sesungguhnya di mana tempat orang bersuka silaturahim, rahmat Allah takkan turun kat tempat tu. Maknanya kesan dekat semua bila putus silaturahim ni. Macam kita lah selalu bila adik-beradik bergaduh, susah kita. Bila bercampur, dia ni datang, dia ni tak datang. Kalau dia ni datang, dia ni tak nak datang. Jadi kita kena, dan kita jangan kita aku tak terbabit dan dia gaduh, macam mana? Salah. Kita kena damaikan. Cari jalan. Long apa ni, si Angah tanya kenapa kau tak datang? Kan dia nak you ke? Betul dia tanya. Macam tak cukup dia keluarga. Dia cakap macam tu. Yalah nanti aku datang lah. Lepas tu dia cakap pula dengan Angah, Alung jangan tanya kau. Kau tak join ke program ni? Takkan Alung tanya. Iya dia tanya. Betul ke? Iya. Walaupun terpaksa menipu. Yang penting niat kita nak damaikan dia. Ketua kampung gaduh dengan imam, pening kepala. Satu kampung kan, imam gaduh dengan ketua kampung gaduh dengan imam. Sudahnya imam tadi tak apalah, kau suruhlah ketua kampung baca doa. Imam tak nak baca doa dah, mengajuk ketua kampung lah, kalau kau suruhlah imam dah, aku tak datang dia kata. Dia pun cakap kalau ketua kampung tak ada, susahlah majlis tu tak ada seri, dia kata. Sebab kena ada ketua. Ya ke? Imam cakap macam tu. Betul. Ya, dia pun datang. Lepas tu dengan imam lah, ketua kampung kata jangan imam kena ada, baru berkat majlis tu dia je boleh baca doa. Ketua kampung cakap macam tu. Dia datang dia pun salam, ingatkan kawan tu nak baik dengan dia baik dengan dia. Langsung jadi baik. Bila dua orang berselisihan faham, dua-dua hulur tangan. Dia hulur tangan, kita pun hulur tangan. Aku minta maaf lah banyak-banyak kalau aku buat salah silap ya. Lepas tu yang menyambut salam, yelah samalah aku, tapi dalam hati dia tak nak maafkan. Maka orang ni ikhlas bersalaman tadi dengan Allah Ta'ala selesai. Tapi orang yang dalam hati lantaklah kau, tak nak baik dengan kau, dalam hati depan baik ni, maka dia dengan Allah Ta'ala tak selesai. Tu ingat. Tu sebabnya ada tu belum cerita lagi, ada perangai orang kita ni pula, biar dia melutut minta maaf dengan aku akhirat besok. Ada tak pernah dengar tak ayat tu? So biar dia merangkak cari aku akhirat besok dan minta maaf, dia kata. Sedap dia cakap kan. Ni ilustrasi akhirat lah, digambarkan oleh ulama ni. Contoh macam ni, wahai manusia, sebut nama kita. Wahai Ramizan, contoh bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Dia dah bagi name card tadi ingat. Kan? Wahai Ramizan, masuklah kau ke dalam syurga. Contohlah malaikat kata. Baru nak masuk, malaikat satu kita, nanti dulu. Kenapa pula? Tunggu dulu, kau tak boleh masuk lagi lah. Kenapa? Sebab dulu atas dunia kau pernah cakap kau nak suruh orang ni merangkap minta maaf dengan kau. Kau tunggu dulu kat sini sampai dia sampai. Kawan tu pula kena seksa 1000 tahun. Ya Allah, lamanya nunggunya. Itu saya kata tadi. Buat apa? Tu sebabnya dua perkara yang mulia di sisi Allah susah nak buat. Minta maaf dan memaafkan. Berat kita senang cakap dengan orang. Minta maaf dan memaafkan. Minta maaf sebab apa? Apalah aku minta maaf dengan dia pula. Aku pak saudara dia. Dia fikir pangkat, kedudukan dan keluarga. Aku lagi tua daripada dia, kenapa aku pula minta maaf? Aku bos, dia anak buah, kenapa aku minta maaf? Aku sazah kot, contoh. Manalah tahu. Aku ni Samsul debat tahu, kenapa pula aku minta maaf? Contohlah dia letak macam tu. Dia letakkan nilai diri dia nak minta maaf.
Yang seorang tu pula yang paling selalu kita cakap, kenapa pula aku minta maaf? Bukan salah aku. Satu lagi ayat yang paling biasa. Sebab kita rasa kita tak salah, maka kita tak patut minta maaf. Yang seorang memaafkan pula, aku boleh maafkan, tapi bukan dia. Pilih orang pula minta maaf, nak maafkan. Aku memang benci dengan dia daripada dulu, dia kata. Contoh kan. Sebenarnya minta maaf dan memaafkan ni mulia di sisi Allah, susah nak buat. Tapi kenapa kita kena buat? Walau siapa salah, walaupun siapa lebih besar pangkat, kecil pangkat, tak kira. Kenapa kita minta maaf? Sebab kita tak tahu siapa mati dulu. Pernah berlaku kan dekat kawasan masyarakat kita, komuniti kita. Dengar si siapa tu dah sakit tenat lah. Ya ke? Aku nak pergi ziarah dia lah. Lepas tu petang tu isteri tanya, bang jadi tak pergi ziarah? Malas pula lah, besok lah. Meninggal malam tu. Ayatnya, aku baru nak ziarah dia. Tak sempat tengok wahal dia yang menangguhkan tadi. Nampak? Kalau nak minta maaf pun macam tu. Minta maaf, jangan tunggu. Kita tak tahu bila kita akan mati. Dan kemudian yang ketiga, dah lah tak nak minta maaf, dah lah tak nak memaafkan. Dia sabitkan dengan Nabi pula, kecil hati Nabi. Contoh macam mana? Sedangkan Nabi pun ampunkan umat, kenapa kau tak ampunkan dia? Itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Dengar Nabi kecil hati. Sebab kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contohnya pada diri Rasulullah ni, sebenarnya pada diri Rasulullah ni ada satu qudwatun uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Sebab untuk diikut. Kita pula cakap, itu Nabi, aku bukan Nabi, kau tak boleh ikut, kata. Dan Nabi kecil hati sampai hati cakap macam tu. Siapa yang menafikan, maka dia bukan sebahagian daripada aku. Tu Nabi kata. Lagi bahaya, baik jangan. Kalau boleh maafkan, maafkan. Cuba pujuk hati sikit. Pujuk hati kita, walaupun bukan salah kita. Tak apalah, macam ni lah, aku malah nak panjang-panjang gaduh dengan kau ni. Aku minta maaf lah, tak kira lah siapa salah. Aku minta maaf ya. Macam tu. Yelah, tahu tak apa, lagi sakit hati kita. Tak apa, memang ada orang macam tu. Dia rasa dia betul. Tak apa, tahan aja. Sebab ingat tak ketika zaman Nabi dulu, ada seorang lelaki, Nabi tengah duduk kat Masjid Nabawi dengan sahabat, masuk seorang lelaki. Kemudian Nabi sebut, sesungguhnya lelaki itu ahli syurga. Hari yang lain tersempat dengan lelaki yang sama. Lelaki itu ahli syurga, Nabi kata. Hari lain kat tempat yang lain Nabi sebut lelaki itu ahli syurga. 3 kali Nabi sebut, sahabat-sahabat dah tak tahan apa kelebihan lelaki ni, sampai Nabi kata dia ahli syurga. Dia pun pergilah mengendap kat rumah orang tu. Dia kata, Assalamualaikum. Dia kata, boleh tak kami nak tumpang bermalam kat rumah kamu? Dia orang baik, boleh, silakan. Tapi rumah ni tak adalah istimewa, tak adalah besar sangat, tak apa. Tak ada kerja lain. Hari-hari mengintai, siang malam mengintai, tengok dia buat apa. Tengok mandi macam biasa, makan macam biasa, solat macam biasa. Nak kata ada extraordinary dia punya amal tu tak ada pula. Mengaji pun sikit macam biasa je. Sudahnya dah 3 malam, dia pun surrender. Kami minta maaf lah. Kami mengaku je lah sebenarnya kami datang bermalam ni, kami nak tengok apa amalan kamu. Sampai Nabi kata kamu ni ahli syurga, share lah dengan kami. Apa amalan kamu? Dia kata tak ada apa pun yang aku buat. Cuma seingat aku setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara. Apa yang kau buat sebelum tidur? Yang pertama, aku niatkan dalam hati aku maafkan semua orang. Yang kedua, aku niat dalam hatiku, kalau aku bangun lagi esok, kalau aku hidup lagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku niat tak nak dengki dengan semua orang. Sebabkan 3 niat sebelum tidur ni, Nabi kata dia ahli syurga. Bayangkanlah. Jadi dalam bab silaturahim ni memang berat. Kalau kita tengok, Abu Ayyub radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang Islam menyisihkan saudaranya lebih dari 3 hari jika keduanya bertemu. Maka seorang berpaling ke sana dan seorang lagi berpaling ke sini. Tapi yang paling baik di antara kedua itu ialah siapa yang memulai mengucapkan salam kepada lawannya. Muttafaqun alaih. Maknanya mengalahlah. Itu yang paling baik sekali. Tak apalah, iyalah. Malah kadang-kadang dalam bab salah ni, kita betul tak betul semua, salah tak salah semua. Mungkin ada lah kan menyumbang kepada itu kan. Ada satu syarat nak minta maaf, ada satu syarat memaafkan, ada satu syarat. Syaratnya adalah tak ada syarat. Tu syarat dia. Kadang-kadang ada orang dia nak baik, dia letak syarat. Aku boleh maafkan dia dengan satu syarat, pulangkan duit aku. Percayalah, pulang pun tak baik.
Kalau ego tinggi Ustaz macam mana? Ya, ni dah tu saya kata tadi. Makna ego dia tinggi, dia tak nak, memang dia tak minta maaf lah. Tapi bila dia minta maaf, dia kata dengan satu syarat. Aku nak dia melutut minta maaf dengan aku. Dia letak syarat tu. Tak boleh letak syarat. Nak baik-baik tu. Tertangguh masuk syurga. Lama betul. Aku kawan seorang masuk. Tak masuk ke? Jalan tu. Tengah tunggu. Tengah tunggu kawan tu kena seksa pula kan. Macam tu lah. Kan? Jadi, di antaranya, kalau kita ni kesan yang ditimbulkan bila putus silaturahim sangatlah besar, baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, segala amalnya tidak berguna dan tidak berpahala. Buatlah benda baik tak berguna dan tidak berpahala, walaupun kita telah beribadah dengan penuh keikhlasan siang dan malam, tapi bila putus tali silaturahim dan menyakiti hati orang Islam yang lain, maka amalannya tidak ada ertinya di sisi Allah. Kedua, amalan solatnya tidak berpahala. Sabda Rasulullah SAW, terdapat 5 macam orang yang solatnya tidak berpahala, iaitu isteri yang dimurkai suami kerana menjengkelkannya, menyakitkan hatinya. Itu lelaki seorang ni tak apalah. Kemudian budak yang melarikan diri, hamba yang melarikan diri kan. Orang yang menendami saudaranya melebihi 3 hari, peminum khamar, minum arak, dan juga imam solat yang tidak disenangi makmumnya. Macam itulah. Jadi salah satunya kita ambil tu dia, yang menyisihkan saudaranya 3 hari, lebih 3 hari kan? Kemudian ketiga, rumahnya tidak akan dimasuki malaikat. Sabda Rasulullah SAW, sungguhnya malaikat tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Itu yang Nabi kata tadi, siapa memutuskan silaturahim sila tinggalkan majlis ini, kata kan? Sampai macam tu sekali. Orang memutuskan silaturahim diharamkan masuk syurga. Sabda Rasulullah SAW, terdapat 3 orang yang tidak akan masuk syurga: orang suka minum arak, memutus silaturahim, dan orang yang membenarkan perbuatan sihir. Itu sebab kalau pergi berdukun, bertilik ni kan, pergi je dosa, percaya dosa dan syirik. Tu dia. Kan, tu sebab tak boleh. Tak apa, tengok-tengok je, tengok dia buat apa, tak boleh. Kan, menilik-nilik nasib semua kan. Kemudian orang yang memutuskan silaturahim ini juga doa dia tergantung. Dia doa minta kan tergantung, hang tak sampai ke Allah Ta'ala. Jadi buat apa? Berat tajuk ni kan, berat tajuk ni. Makan pun jadi tak selera. Bukan time ceramah aja makan jadi tak selera, nampak berhenti semua kan. Boleh makan, jangan risau. Oh, belum hidangan, next course belum lagi ya. Belum lagi, okey, tak apa. Belum lagi. Dia automatik dia masuk. Ada satu hadis yang saya nak semua orang ingat lah. Ada satu hadis Nabi sebut, Nabi sebut tidak ada dosa. Nak semua ingat hadis ni. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa ni di atas dunia dan simpan seksa ni di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia, makna dunia pun dah dapat, dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Kesannya atas dunia lagi dah ada. Yang Nabi sebut tu, hati-hatilah. Dan takut. Kadang-kadang kita daripada dulu kan, kadang-kadang daripada sekolah, masa sekolah memang kita geram, dia kacau boyfriend kita kan. Cerita dah lama dah kita tak kahwin dengan boyfriend tu, tapi marah kat dia tu tak habis lagi. Kamu menyambung. Banyak lelaki, kenapa dia kan? Kebetulan pula anak kita punya boyfriend pun kena kacau oleh anak dia. Kenapa? Kata kan, macam tu lah kan. Tu belum cerita lagi. Pergi meminang anak dara orang tu. Lepas tu balik dah bergaduh bapak dengan mak dia. Kenapa? Rupanya mak budak perempuan tu ex-girlfriend bapak dia. Oh, macam tu panjang cerita tu. Sebiji macam drama pukul 7 dekat Malaysia ni. Melastik ke hatimu. Macam tu lah. Macam tu lah. Saya tak tahu lah. Saya tahu tajuk je. Macam tu kan. Jadi makna kata berlaku benda tu. Bayangkan beratnya Allah Ta'ala bagi tak ada tisu. Itu napkin. Oh, lupa pula. Dia tak pakai tisu. Terima kasih. Kan? Jadi makna kata Kak Ru hati-hati, Kak Ru gelak, takut aku. Tapi memang ada kawan saya seorang dulu. Saya minta maaf. Tak apa, okey. Kawan saya tu seorang dulu. Masa saya pergi ke Kedah, rumah kawan saya, dia ajak kawan makan kat rumah makcik dia di Kedah. Masa saya masuk debat lah masa tu, universiti. Sebelum masuk ke rumah tu dia pesan kat saya. Dia kata,
Dia kata, tak apa, napkin ada. Kita saja. Tak. Buatan sini. Sini. Saya lapkan untuk Ustaz. Terima kasih. Serap Ustaz makan. Jangan bilang Ustaz. Lepas tu bila dia kata, sebelum masuk rumah tu dia kata, kau jangan gelak tau. Kenapa pula? Makcik aku ni kuat tergelak, dia kata. Saya ingat macam Kak Ros tadi lah. Rupanya tak, Kak Ros. Tak. Lain. Bila masuk rumah tu, Assalamualaikum. Salam. Dia kata, kelakar kau bagi salam tadi. Saraf dia menyebabkan dia tergelak je. Lepas tu saya tengok dia bancuh air kat dapur kan. Itu. Lepas tu kesiannya saya katakan. Lepas tu dia kata, ni lah kawan saya Samsul. Samsul. Kelakar kena maku ni kata macam tu kan. Rupa-rupanya saraf dia dah putus, dia tergelak je. Orang macam ni tak boleh bawa tengok orang meninggal, tak boleh. Takut putus dah. Kenapa meninggal ni aksiden? Aksiden. Kau gelak pula. Contoh memang ada. Benda tu berlaku depan mata saya. Tapi Kak Ros okey lah kan. Kak Ros okey lagi. Okey, nak putus lah. Bawa 15 orang. Buat 15 orang putus lah. Ya Allah, akbar. Tak apa. Nampak macam okey je kan semua. Nampak semua macam nanti kita kena buat khusus pengurusan emosi. Pasal nampak muka macam murung dengan dah lah lampu malap. Kena buat terapi kan. Sebab arwah abah saya dulu memang manusia yang saya ingat saya tak jumpa lah orang yang paling kelakar pada dia. Arwah abah saya kelakar betul. Asal keluar dari mulut memang kelakar. Baik saya tak macam dia. Bila tengok dia kan, bila dia bercakap tu ada je. Mak saya nak marah pun kadang ada je jawab dia kan. Jangan makan kacang ni bang. Abang kan gaut, ni kacang panjang ni tak boleh makan. Arwah abah saya, kau tengok balik semula. Kacang panjang ni sebelum masak panjang, dah masak pendek dia tu. Tu arwah abah saya tu, ayat macam tu. Ada je ayat dia. Slownya. Dia kata macam tu. Dia bercium kan. Dia lambat, dia siaran tertunda. Dia nak hang sikit. Delay. Internet hang. Lepas tu 3G. Lepas tu mak saya cakap, abang kan gaut, ni pulut-pulut ni semua tak boleh makan. Lemang ni mana boleh makan? Yang tak boleh makan pulut, lemang tak apa. Tu arwah abah dia tu. Aduh, jawab lah. Kita orang anak galak lah kan. Abang ni banyak dah sokok. Mana ada banyak. Sekali isap sebatang ya, tu. Memang mana ada orang sekali isap 5 batang kan. Tak ada sebatang ya. Arwah abah saya. Kalau saya cakap dengan dia tu ada, hello, Assalamualaikum bah. Salam. Bah tu. Bah duit dah kering lah bah. Dia kata. Bila duit basah macam mana lah. Dia kata, abah betul ni duit dah tak ada. Ya, nanti abah bank in. Dia macam tu lah, bergurau kan. Macam tu lah abah saya kan. Tapi kita orang menggelak juga. Macam Kak Ros nak. Sebenarnya gelak ni terapi. Tempat ni semua stres ke? Semua tak nak ketawa. Tak, dia orang gelak tapi macam bawah meja. Dia nak pergi macam tu kan. Dia gelak tak apa. Sebab tempat eksklusif sangat, jadi diorang sopan. Tak bertentangan sangat mata kan. Jadi nak Saya baru je ceramah dekat Lotus hari tu. Lotus Desaru Resort. Kan? 3-4 bas Singaporean datang. Masya-Allah. Saya tak tahu dia orang mana. Dia kata dia Singapura. Rupanya gelak tu macam bukan Singapura. gelak Singapura macam ni. Ya Allah. Betul. Dia tepuk tu dia berjangkit. Dia gelak, tepuk berjangkit, dia gelak. Kau ni apa pun jadi macam tu. Kita nak kena Memang ada. Dia sebenarnya tak apalah, maknanya boleh kontrol, tak apa. Sebab saya pun saya tak biasa ceramah berbisik macam bilik terapi ni. Kan bilik terapi ni, tapi saya cuba kontrol kan. Betul, bukan senang sebenarnya. Tu sebab kena challenging tapi betul. Saya kalau tapi maknanya grup ni dia tak stres sangat. Betul, dia tak stres sangat. Sikit-sikit dia gelak pun boleh kontrol. Macam tu je. Dia macam tu je, dia buat sikit-sikit je. Kalau nak tengok ceramah gelak teruk, pergi hospital. Staff hospital, betul. Staff hospital. Saya dah pernah pergi untuk staff ceramah untuk perkeso ni, untuk yang jaga pasien. Memang dia orang stres kan. Dia memang ada kaitan. Makna kita ni okey lah kan, okey je. Nak pula patelan cucu kan. Jadi dia
Dia takut keluar balik apa yang dia makan tu. Jadi itu yang dia kontrol sikit kan. Kurang gula. Kan? Dan begitu juga dalam bab silaturahim ni, kita apa benda-benda baik yang kita boleh buat kan. Nabi juga pesan, apabila kami memasak sesuatu, perbanyakkanlah kuahnya. Nabi kata, perbanyakkanlah kuahnya, dan kemudian lihatlah keluarga jiran tetanggamu, berikanlah sebahagian masakanmu itu kepada mereka dengan cara yang baik. Tahu sekali. Maknanya kalau masak, lebihkan kuah tu sunnah Nabi. Bagi dekat jiran. Nabi bagi dekat jiran, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Nabi bagi kan. Ya, tu sebabnya sekarang ni kita tengok kan, di luar negara sekarang ni yang heboh orang cakap sebenarnya bukan Israel yang jahat tu. Propaganda barat tu memang suruh macam tu. Kita cakap fight for Israel, dia saja laga-lagakan. Sebenarnya Zionis yang kita marah, sebab ramai je Yahudi yang masih baik, ada yang masih lagi ni. Tapi sebab apa dia suruh kita dia sebut rejim Israel? Sebab sedangkan Israel itu adalah keturunan Nabi. Itu semua propaganda yang dibuat. Itu propaganda yang dibuat sebenarnya. Itu sebab kita kata yang jahat tu Yahudi Zionis. Kita sebut macam tu. Zionis tu Zionis. Dia sepaknya kepala perempuan tu kan, yang dah lepas tu saya tengok macam bola betul buatnya. Saya kata kan. Jadi apa lagi yang kita boleh buat? Kadang kita masak sedap-sedap, kita buat tak tahu. Sebab jiran ni salah satu perkara Nabi sebut, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang ayat tu. Sahabat tanya, siapa? Rasulullah. Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Mana nak ukur kita ni beriman tak beriman, tanya jiran. Jangan syok sendiri, aku rasa aku beriman dah ni. Dalam taman perumahan ni aku rasa aku paling beriman sekali. Memang tak berani cakap kan. Kita tanya, dia macam mana, okey tak okey? Jiran macam tu jawab kan. Okey lah. Kedekut. Berbisik dia, kedekut dia kata. Dia tu okey tapi mulut dia begitu. Kenapa dengan mulut dia? Sengit ke apa ke? Tak. Bercerita pasal orang aja. Kan? Ada aja membawang kan. Istilah membawang. Nak buat macam mana kan? Orang perempuan ni dia memang naluri CNN dalam hati dia. Dia nak share berita terkini. Kau tahu tak? Apa dia? Dia kalau dah berbisik tu, dia dah masuk atas rahsia rasmi. Tadi aku nampak si Ramizan tu. Kenapa dengan Ramizan? Ya Allah, dia punya cerita tu, dia penghayatan dia tu kan. Itu yang jadi cerita tu sedap lagi. Jangan. Dia ada satu tajuk tu, ribah dan fitnah. Ribah dan fitnah, dua-dua bercerita. Tetapi ribah ni cakap benda yang betul, tapi kalau empunya diri itu dengar, dia kecil hati, itu ribah. Maknanya mengata, mengumpat. Mana kalau fitnah ni cakap benda yang tak betul tentang orang tu, dah tentu-tentu berdosa. Contoh dia kata, lah, bukan tudung tu dia pakai seminggu ni. Contohlah dia kata tu kan. Dia benda tu mungkin benda betul. Dia saya. Bukan. Kenapa semua mesti kait dengan karus? Tak ada maksudnya. Jangan tak, saya tak habis cerita, jangan jawab dulu. Langsung orang tahu dah orang pakai tudung yang sama. Tak, kadang orang tu cakap rupanya memang dalam almari dia, dalam beg dia memang dia ada 8 helai tudung color tu. Kak Ros, takkan tak tukar Kak Ros? Saya cakap depan Kak Ros. Macam tu lah. Tapi Kak Ros tak apa. Kak Ros dia balik, dia kena genam, dia jemur balik. Tak apa. Terkini, terkini. Tak adalah. Tapi macam tu lah. Kadang kita cakap, motor buruk tu lagi bawanya. Jadi kita kena ubah suai ayat kita tu jadi ayat-ayat yang baik. Contoh, besar jasa motosikal dia tu. Sampai sekarang dia bawa motor tu. Tudung dia tu kan, seminggu pakai, maknanya tudung dia tu tahan lagi ni. Apa dia pakai? Contoh lah kan, dia ubah jadi ayat baik. Tapi kalau dia dengar, nindi aku ke apa? Dia kata kan. Iya, tapi kadang kita cakap benda-benda tu. Bayangkan ada seorang perempuan badui datang jumpa Nabi nak mengadu masalah. Kemudian bila dia balik, Aisyah datang kat Nabi, ya Rasulullah,
kecilnya perempuan itu. Dia sebut sifat perempuan tu, kecilnya perempuan tu, genit nak macam ala-ala Sheila Majid tu. Saya tak tahulah, saya tak tengok saiz dia, tapi agak-agak macam tu lah. Kecilnya perempuan itu, kata Nabi, ketahuilah wahai isteriku, sesungguhnya kau sedang membuat ribah. Bercakap tak baik pasal orang. Fizikal dia pendek, gemuk, bulat, kepala dia 3 segi, pahal lah, contohlah kan. Cakap tu bunyinya sedap. Tapi dia tahu kesan dia tu dosa. Sebab bila orang bawa cerita pasal orang, Abu Lais As-Samarkandi kata ada 6 perkara kita kena buat. Orang bawa cerita, kau tahu tak, aku dengar kan si Kak Ros tu, contohlah dia buat cerita. So 6 perkara kita kena buat. Pertama, hendaklah kamu jangan menerima cerita itu kerana kesaksiannya tak cukup. Itu nombor 1. Yang kedua, hendaklah kamu mencegah perbuatan itu. Kau jangan sampai-sampai ke orang lain lagi, boleh tak? Cerita ni tak baik tau. Mencegah. Sebab apa? Kalau betul jadi mengata, tak betul jadi fitnah. Ketiga, hendaklah kita jangan berprasangka. Kan? Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, jangan sekali-kali kalian berprasangka, kerana sebahagian daripada prasangka adalah dosa. Tak sangka lah dia macam tu, baru dengar cerita tu. Tak sangka dia macam tu dia. La ilah Allah, nampak baik. Contoh, berprasangka. Keempat, janganlah kamu menyelidik. Betul ke ni? Aku tak tahulah. Ya tak, aku dengar-dengar macam tu. Tak apa. Aku kenal dengan isteri dia. Nanti aku tanya, apa hal aku update. Dia kata macam tu. Itu jangan menyelidik, nampak tak? Kemudian kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Apa maksud benci? Bencilah sebab kita tahu kalau benda tu betul jadi dosa, kalau benda tu tak betul pun jadi dosa, sebab dua-dua dosa ghibah dan fitnah, natijahnya neraka. Jadi kita benci perbuatan tu. Dan yang keenam, kalau dah kamu benci, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Kita pula tanya, tadi siapa tu datang jumpa, dia cakap si siapa tu macam tu, betul ke tidak? Tak tahulah. Aku dah tak ada nama lain ni, nak nama Mizan kan? Ya tidak, tak tahulah kan? Jadi makna 6 perkara rupanya dah diajar. Dah diajar 6 perkara ni yang kita kena buat. Sebab apa? Bayangkan nak jaga silaturahim ni punya pasal kan? Dan pentingnya kalau kita tengok dalam rumah, dalam perhubungan nak kejiranan, tadi saya kata kan, kita selain daripada kita tidak menyakiti hati jiran tetangga kita, Imam Al-Ghazali bagi satu lagi standard. Contoh kan, dia tak campur orang, dia buat hal dia. Tapi ada satu lagi yang Imam Al-Ghazali ajar pula. Dia kata salah satu daripada adab berjiran adalah bersabar dengan karenah jiran. Sebab bukan semua jiran yang macam kita. Daripada kecil kita dah campur dengan orang, kita tahu nak bermasyarakat. Dia memang daripada kecil anak tunggal, tak pernah campur dengan orang. Mak ayah kerja menjadi polis hutan. Ke hutan tak campur orang, yang jumpa baru dengan orang hutan jumpa kan, yang jumpa ke hutan dia tak campur orang dengan binatang-binatang dan flora fauna je kan, contoh lah kan. Jadi makna kata dia tak pandai komunikasi ni tak. Jadi kita kena bantu dia. Kadang saya tak biasa lah, tak apa, ikut saya, nanti Kak Ros tunjuk dia ni okey sebenarnya. Cuba tengok dia makan cucu udang, dia mengakalkan aku mesti habiskan. Orang lain pun tak habis, kenapa aku kena habiskan? Pandai betul tapi tak apalah. Jadi tu, jadi makna kata ada juga yang kita boleh buat, saling memberi nasihat. Satu lain bagi nasihat yang baik-baik. Bagi nasihat, boleh tak macam ni, tudung aku ni okey tak, tudung kau ni okey, tapi kalau kau buat macam ni lagi okey. Contoh, cara kita nak cakap tu, bagi nasihat yang baik kan. Solat lah, aku tengok kau ni heran aku, jantan tapi period tak berhenti, kenapa? Contoh lah kan, tak sembahyang kan. Itu bukan nasihat baik tu, itu cik pasal namanya kan. Cakaplah, jujur kita sembahyang sesama. Aku ni tak biasa sembahyang seorang-seorang, aku biasa sembahyang jemaah. Boleh lah kita sembahyang sekali mai. Tak pasal-pasal dengan dia sembahyang sekali. Okey. Ada satu jemaah, dia malu, dia mesej saya, boleh tak dia tanya soalan. Tu dia. Boleh. Ustaz, satu soalan peribadi lah. Saya baca artikel Ustaz keluar daripada UMNO pada tahun 2014. Okey. Sebagai seorang pendakwah, adakah kerana ini konflik interest?
Tak, untuk makluman semua saya kena perbetulkan cerita tu. Okey, soalan kedua saya. Okey. Soalan kedua. Soalan kedua saya. Itu soalan kedua. Adakah seorang anak menantu wajib mentaati ibu mertua? Okey. Bagus tu. Bagus soalan tu. I like that. Soalan yang pertama tentang keluar UMNO tak betul. Saya tak pernah keluar UMNO. No. Pengumuman saya maklumkan saya melepaskan jawatan. Sebab sebagai atas rasa tanggungjawab. Nah, saya lepas jawatan tapi masa tu ramai yang kata, itulah dia. Kalah je keluar parti. Tak betul. Saya tak keluar parti pun. Saya dah jelaskan dalam paper. Dan saya masih membantu lagi lah. Ada yang saya bantu macam ceramah-ceramah. Saya bagi ceramah pengukuhan baru je gitu. Saya ceramah dekat Elmo. Ceramah kuliah subuh untuk pemantapan silaturahim antara ahli-ahli dan sebagainya. Memang ada. Masih bantu. Cuma tinggal lagi saya banyak dengan aktiviti konsultan dan juga dakwah saya lah. Tapi tidak bermakna saya keluar daripada masa tu Ketua Perangan Pemuda. Dan keduanya tentang ibu mertua, kena ingat ibu dan ibu mertua sama level. Ayah dan ayah mertua sama level. Jadi kita wajib buat baik pada ibu mertua kita. Cuma dalam bab, ada satu bab ni, dia ada dua bab saya sentuh dalam bab ni. Buat baik pada mereka abadan abada, sampai bila-bila, wajib baik. Dia tak ada nama bekas mertua, tak ada. Walaupun dah bercerai, dia tetap mertua dia. Dia boleh jumpa, tu bekas mertua. Tak, yang bekas tu bekas isteri, bekas suami. Yang tu masih mertua dan bapa mertua. Dan satu lagi dalam dua isu. Pertama, nafkah. Seorang suami dan seorang suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, baru ibu dia. Wajib mengutamakan isteri dan anak-anak, baru ibu dia. Dalam bab nafkah. Nafkah kan. Dan ibu jangan kecil hati. Sampai hati kau dah kahwin, kau sayang sangat dengan bini kau dah tak bagi duit belanja kat mak kau ni. Aku yang melahirkan kau. Keluarkan. Saya kena lakonkan semula biar penghayatan tu sampai. Jadi betul. Ada yang kes macam tu. Tapi seorang ibu yang ada ilmu, bila dapat duit belanja pada anak dia, ni kau bagi mak ni, anak isteri kau macam mana, kau dah bagi belum? Nanti kemudian jangan macam tu, kau ambil bagi anak ni kau dulu. Mak dia yang tegur. Mak dah bagi dah mak, anak isteri saya semua dah dapat dah, isteri saya duit belanja semua saya dah bagi dah, duit nafkah saya dah bagi. Ni betul bagi mak tu. Kalau macam tu alhamdulillah, makasih lah, semoga Allah murahkan rezeki kamu. Macam tu. Satu lagi isu mak dan mak mentua, ayah mentua sakit. Seorang suami tidak boleh memaksa isteri menjaga ibu ayah suami yang sakit. Tu dah bab sakit pula. Tak boleh paksa. Kalau isteri tu tak nak, tak boleh. Saya tak boleh lah bang, saya takut nanti kan lagi mak tak puas hati, lagi mak sakit, mak dah lah tak suka tengok muka saya. Isteri cakap macam tu. Aku suruh kau dengar cakap aku wajib tahu tak? Dalam bab tu tak, isteri berhak untuk kata saya tak boleh jaga. Tapi kebanyakan isteri, tak apalah bang, mak abang mak saya juga, biarlah saya jaga. Dan sebaik-baik suami, bagilah sagu hati isteri yang tolong jaga mak ayah dia. Dan seorang suami tak boleh halang isteri je nak jaga mak ayah dia yang sakit. Tak boleh nak halang isteri dia jaga mak ayah dia yang sakit. Tapi kalau suami dia kata, aku suami kau, aku tak nak kau jaga mak ayah kau, aku tak sukalah kau duduk rumah. Contoh, saya saja tak suka, ada benda dia tak suka, tak puas hati dengan mak mentua dia tu, biar ada anak-anak lain jaga. Jadi dalam hal tu, isteri dengar cakap suami, isteri dapat pahala, suami berdosa. Tu kena faham kan. Dalam bab tu. Tapi memang sebenarnya tu saya kata tadi, saya baru ceramah tentang cabaran rumah tangga abad ini. 3 cabaran sebelum nikah dan cabaran selepas nikah. Cabaran sebelum nikah, pertama, tak mampu, duit tak ada tapi nak kahwin. Mak ayah lah yang berhabis, tolonglah mak ayah. Duit pencen tolonglah simpan.
duit cara persaraan tolonglah simpan untuk diri sendiri. Yang muda dengan duit, yang muda dengan sihat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sihat. Tak usah kita layan ke anak-anak kita, engkau yang sedap, aku pula yang habis, apa hal? Dia kena usaha, tak mampu buat cara tak mampu. Tapi ada orang yang tak mampu, tapi mak ayah perempuan ni kata, tak apalah, kamu ni baik, agama pun bagus, kamu kahwinlah. Hantarannya hanyalah senaskah, mas kahwinnya senaskah Al-Quran. Mak ayah puas hati dah. Contoh, mudah-mudahan berkat hidup dia. Tapi tak mampu tu pula buat personal loan. Dah lah pinjaman ada interest pula tu. Dengan duit interest tu memulakan pembinaan rumah tangga. Bayangkan jadi masalah banyak. Kedua, tak layak. Tak layak tu macam mana? Apa ilmu pun tak ada. Ilmu agama tak ada. Ilmu rumah tangga tak ada. Masak tak tahu. Apa pun tak tahu. Alah, sekarang ni online je. Dia kata macam kan. Dia kata, jadi disebabkan tak ada ilmu, dia tak layak kahwin. Dan satu lagi tak layak kahwin apa? Panas baran pun masuk kategori tak layak kahwin. Tu kata Dr. Nik Salida. Memanglah, sebab dia melepaskan kemarahan. Anger management, dia kena uruskan kemarahan dia. Kalau tidak, orang perempuan jadi punch back. Ada satu kisah lah, saya malu nak cerita sebenarnya, berlaku yang baru ni. Ada satu kes, dah lah tak ada ilmu, tak layak, tak mampu. Suami muda daripada isteri, isteri perkahwinan kedua, sambil sayang kat suami. Saya nak sebut ni memang geli lah. Suami ada girlfriend lain. Satu tahap bawa girlfriend tu balik bersama depan isteri dia. Dan yang paling menjijikkan, dia boleh ajak isteri dia sama join dia. Kisah benar, wallahi. Dan suaminya pula merakam video tu semua. Dia nak pergi report, pergilah aku sebarkan video ni. Bayangkanlah, suami tak tanggungjawab, pukul lagi, apa lagi, semua ada. Tu saya kata tadi, itu sebabnya penting penilaian sebelum kahwin ni. Dan begitu juga yang ketiga, isu yang besar, tak kurang besarnya adalah ikhtilat. Sebelum kahwin tak jaga batas perhubungan. Bukan kata yang nak berkahwin tu, suami dengan lelaki, dengan perempuan lain tak jaga hubungan. Isteri ni bakal isteri dengan lelaki lain tak jaga hubungan. Malahan ada yang terlanjur. Banyak sangat kes sekarang ni berjumpa. Sebab sekarang zaman media sosial, Ustazah Kak Ros apa, zaman media sosial, orang boleh jumpa balik gambar lama. Ada satu kes lah, saya tengok sedih, menangis. Dr. Hisham Saleh baru share semalam. Suami ni datang kaunseling dengan dia, Dr. Hisham. Dia kata menangis dapat tahu kecurangan isteri dia. Anak dah 5 ke 6 orang anak. Curang tu sebab ni lah Allah bagi. Nabi kata perempuan mesti minta izin suami, keluar ke bekerja minta izin. So suami sentiasa pantau. Kan? Dan ada satu kes tu adalah seorang, dia jumpa suaminya nampak handphone lama. Dia nampak handphone lama. Dia kata, tengok dalam tu banyak gambar-gambar yang ada. Gambar dalam tu ada banyak gambar lah. Bagus ni. Dia nak ambil gambar-gambar lama tu, nak masuk dalam phone dia. Dia beli SIM card. Masuk dalam phone tu, boleh activate je WhatsApp. Terkeluar gambar-gambar lama, dialog-dialog lama, video-video lama keluar. Ada yang boleh tengok lagi, ada yang dah tak boleh tengok. Termasuklah isu ketelanjuran seorang isteri jumpa dalam tu. Mahal benda tu berlaku sebelum kahwin. Jadi macam mana? Bila tanya, jangan, tu sebab kita cakap ikhtilat tu kena jaga. Kan? Jadi bila cakap macam tu, jumpalah dengan kaunselor. Mau nangis-nangis suami dia. Sebab suami dia kata, bila kaunselor tanya, isterinya baik ke tak? Isterinya baik. Dari segi dia layan suami, semua cukup, tak ada benda yang tak cukup. Jaga anak, memang dia sangat penyayang dengan anak. Solat saat tinggal semua baik. Ni cerita dulu, tapi bila dah terbuka tu sebab dia takkan dia nak share sebelum kahwin. Memang Allah tak bagi kita buka aib kita yang Allah dah sembunyikan. Tapi nak tengok tu sebabnya natijah daripada tak jaga ikhtilat tadi. Dan kemudian setiap kali dia nak bersama dengan isteri ni, dia kata dia terbayang oleh lelaki lain bersama isteri dia. Inilah sebab dah dia dah terbaca, dia dah tahu, dah macam-macam. Masalahnya lelaki tu dia kenal. Lagilah bertambah-tambah.
Jadi apa dia nak buat? Lepas tu lama kelamaan tak apalah, balik semayang dulu, minta surat taubat apa semua, berdoa pada Allah. Dan setelah beberapa kali, dalam 50 pasangan, dia ni lah satu-satunya pasangan yang jumpa kaunselor. Ada 2-3 kaunselor ni beritahu, dalam 50 pasangan statistiknya, dia punya, orang kata, dia punya ratio dia, hanya satu ni je yang jadi macam ni. Jadi macam mana? Bila dia datang balik jumpa kaunselor, dia cakap, so macam mana abang rasa macam mana? Saya terima isteri saya maafkan dia. Macam mana abang fikir? Saya pegang tangan isteri saya pandang dia nangis, saya nangis. Saya kata, saya minta maaf kerana saya lambat selamatkan awak, dia kata. Saya lambat selamatkan awak, susah nak jumpa, kebanyakan berakhir dengan perceraian. Tapi yang satu dia kata, kalau dia boleh fikir selamat tu, kalau saya cepat kahwin dengan awak, mungkin benda ni tak jadi, dia kata macam tu. Jadi saya minta maaf, saya lambat selamat. Dia kata tak lambat pun, dia kata, dengan dia dah banyak menyelamatkan. Tu saya kata, ikhtilat ni mustahak sebelum kahwin. Lepas kahwin, tu cerita tadi. Lepas kahwin, masalah ekonomi, hilang kerja, PKP, kan, duit ni tak boleh bayar masa tu. Tapi ada juga yang masa PKP seronok. Sebab apa? Tiba-tiba bisnes online jadi. Orang semua berbelanja je online. Dah tak keluar, tak makan sangat kat luar, semua beli kat kita. Tapi sekarang ni dah menung balik. Dah menung balik. Lepas tu masalah komunikasi dengan mak mentua, favoritism dekat menantu ni memang berlaku banyak sangat. Lepas tu ipar dengan ipar tak ngam. Lepas tu ipar tu lah, dalam 5 ipar tu dia boleh lah grup yang ni, yang boykot yang seorang ni, sebab yang seorang ni kedudukan dia tinggi sikit. Kadang ada macam tu, kan? Jadi isu dia banyak, kan? Dia tu kalau makan memang kat restoran Chef Wan aja, dia tak pergi tempat lain. Contohlah, kan? Contoh kan, macam tu lah. Saya suka burger Ramli. Saya suka burger Ramli. Sama lah, saya pak saudara saya seorang, Ramli kat namanya. Dia pun suka burger Ramli. Saya kebetulan itu saya camah dekat kilang dia. Burger Ramli bagus, tengok semua ada, daging perap semua ada. Semua ada, macam-macam barang ada. Jauhi perbuatan yang zalim. Ada tak soalan? Tadi ada yang kat tangan? Ada soalan dah. Ada tadi. Abang, kalau kita dah memohon maaf, tapi yang belah pihak nak maafkan kita, Tak apa. Macam saya kata tadi, yang penting kita minta maaf tu ikhlas. Ikhlas. Tu sebabnya pada hari raya, salam tu betul-betul minta. Sebab tu je peluang. Kalau peluang lain susah saja dia minta maaf orang. Kemudian kat masjid tu, salah aku minta maaf, yang salah silap, punya rambut, jom kaki, minta maaf. Mana nangis kadang kita raya kan. Cakap tak apa, itu yang paling baik sekali. Ada satu ipar ni, dia ada 10 beradik. 10 beradik ni 2 je perempuan. Dan perempuan ni dia cemburu, saling cemburu. Tapi dua-dua ni, kakak dengan adik, kakak ni nak minta maaf, adik ni tak maafkan. Sampai satu tahap, tiba-tiba adik ni datang rumah kakak dia. Minggu depan tu dia nak pergi umrah. Kak, aku minta maaf kak, aku banyak salah dengan kak, banyak dosa aku. Menangis-nangis minta maaf. Kakak dia, aku dah lama maafkan kau, tak ada apa pun, aku pun minta maaf dengan kau. Selesai. Balik pada umrah, gaduh dia balik. Rupanya yang adik tadi minta maaf semata-mata takut nak pergi umrah. Jadi tak ikhlas lah. Seolah-olah Allah Ta'ala ni ada dekat sana je. Tu ada orang macam tu. Jadi saya faham cara Kak Ros tu, dia dah macam ni, dia dah punya nyambut dah tu. Maknanya saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Dengan adanya lauk-lauk yang sangat hebat pada hari ini, mudah-mudahan tak terganggu pun. Tak terganggu pun. Dan saya ucapkan mudah-mudahan. Belum habis. Makan dulu. Belum habis. Tak boleh. Saya kena habiskan. Saya tak boleh lambat kan. Tak boleh. Saya kena habiskan. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Walaupun sikit. Nanti kita buat lagi Kita buat lagi Kak Ros Tak Kak Perth ke datang sini ke beritahu je. Dari Cik Wong semua saya datang beritahu. InsyaAllah. Jadi semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Lebih kurang tu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.